Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kami mendoakan doktor dalam keadaan yang baik-baik saja. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan kitab Usul Al-Fiqh yang berjudul Al-Luma' fi Usul Al-Fiqh yang dikarang oleh Imam Ash-Shirazi. Baik. InsyaAllah sepanjang pembentangan ini kita akan dapati berkenaan pengenalan kitab yang mana akan dibincangkan biodata Imam Ash-Shirazi secara ringkas dan juga latar belakang zaman penulisan beliau. Yang kedua, kita akan dapati analisis kandungan serta kaedah penulisan Imam Ash-Shirazi. Dan yang keempat, kita akan dapati kitab Al-Luma' ini, apa yang diberi sebagai sumbangan terhadap ulum syariah. Dan begitulah seterusnya adalah berkenaan dengan penutup. Apa yang kami dapat simpulkan daripada kitab Al-Luma' fi Usulul Fiqh. Tak kenal maka tak cinta, begitulah kami ingin memperkenalkan diri kami sebagai kumpulan yang ke-21 yang terdiri daripada 5 orang. Iaitu yang pertamanya saya, Ahmad Haris bin Abdul Rahman, Iman Syamir bin Sabri, Abdul Haziq bin Saleh, Izhar Haris bin Johar, dan yang kelima adalah Muhammad Muaz Fakri bin Aziz. Dalam pengenalan kitab Al-Luma' fi Usul Al-Fiqh, insyaAllah saya akan memperkenalkan pengarangnya, Imam Ash-Shirazi secara ringkas. Yang mana nama asal beliau ialah Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Atau gelarannya ialah Jamaluddin. Atau beliau lebih dikenali lagi dengan gelaran Abi Ishaq Ash-Shirazi. Imam Ash-Shirazi ini dilahirkan pada tahun 393 Hijrah di Fairuzabad, Parsi, atau negara yang dikenali sebagai Iran. Jadi sepanjang kelahiran beliau dibesarkan di Fairuzabad ataupun beliau dibesarkan di sana selama 17 tahun, di mana masa muda beliau itu dia banyak dihabiskan dengan bertalaqi dengan Imam Abi Abdullah Muhammad bin Umar Ash-Shirazi. Setelah beliau bergenjak dewasa, beliau berpindah ke Shiraz, di mana beliau mengambil ilmu dengan Muhammad bin Abdullah Al-Baydawi, dan juga beliau berguru juga dengan Ibnu Ar-Ramin, yang mana kedua daripada ini adalah bermazhab Syafi'i. Tak lama kemudian beliau berpindah ke Basrah dan mengambil ilmu al-fiqh, ilmu fiqh dengan Imam Al-Khurzi. Kemudian pada tahun 410 Hijrah beliau mula ke Baghdad, yang mana di dalam kitab beliau sendiri beliau mengatakan itu adalah merupakan fasa baru bagi kehidupan beliau, dan beliau mengambil ilmu yang sangat banyak di sana. Jadi secara rangkuman, bahawa dalam sepanjang kehidupan beliau itu, beliau banyak menghabiskan ataupun beliau sendiri menghabiskan selama 37 tahun bagi Imam Ash-Shirazi ini untuk mencapai kemuncak latihan ilmiahnya dalam ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, khilaf, kontroversi dan juga perdebatan. Jadi untuk mengenali diri beliau dengan lebih baik lagi adalah dengan kita mengambil qaul-qaul ataupun kata-kata daripada sahabat-sahabat beliau sendiri ataupun orang yang sezaman dengannya. Yang mana di sini kita dapat melihat bahawa Ibnu An-Najjar katanya beliau melebihi orang-orang di zamannya dalam ilmu dan kezuhudan, serta ramai ulama yang lahir yang kesemuanya adalah murid Imam Ash-Shirazi. Yang kedua adalah berkenaan dengan kata-kata Imam Ibn Al-Kathir. Beliau berkata Imam Ash-Shirazi ini ialah imam yang mutlak dan dialah orang yang paling berwawasan pada zamannya. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi, yang mana beliau ini masyhur dengan katanya, beliau berkata Imam Ash-Shirazi ini ialah imam yang termasuk dalam kalangan orang yang baik-baik, ilmunya sangat luas, berakhlak mulia dan kesolehannya itu diterima oleh golongan am maupun golongan khas. Jadi sepanjang beliau merentas lautan ilmu pengajian Islam ini, didapati bahawa guru beliau amatlah ramai. Sehingga kan bila disebut satu persatu, akan ada nama guru beliau yang masyhur dalam pendengaran dan pengetahuan kita. Jadi di sini saya mengambil dan memilih beberapa guru beliau yang masyhur seperti Abu Hatim At-Tibri, Abu Abdullah Al-Baydawi,
Abu Ahmad bin Ramin, Abu Qasim Al-Karki dan juga Abu At-Tib At-Tabari. Dengan berkat guru beliau ini menjadikan Imam Asy-Syirazi ini seorang tokoh yang terkenal dan berpengetahuan luas. Yang mana setelah itu Imam Asy-Syirazi ini bermanfaat serta menjadi seorang guru kepada generasi-generasi zamannya. Sehingga kan dengan berkat beliau ramai ulama yang lahir daripada beliau. Seperti Abu Hakim Al-Kubri, Abu Al-Abbas Al-Jurjani, Abu Mansur Asy-Syirazi, Fikrul Islam Asy-Syashi dan juga Abu Alib Al-Fariqi. Beliau ini berikut adalah nama-nama ulama-ulama yang terkenal daripada kalangan murid Imam Asy-Syirazi. Jadi setelah itu dapat dibuktikan melalui dengan latar belakang zaman penulisan beliau, yang mana beliau juga banyak menghasilkan karya-karya agung yang dapat digunakan ataupun dijadikan rujukan bagi generasi kini. Antaranya dalam bidang fiqh, yang mana karya beliau adalah Fiqh Al-Muhazzab. Karya ini dianggap sebagai salah satu kitab fiqh terpenting yang diklasifikasikan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu juga kitab At-Tanbih, yang mana menurut Kasyaf Az-Zunun, kitab ini merupakan salah satu daripada 5 kitab terkenal yang beredar dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan begitu juga dengan zaman penulisan beliau, beliau juga mengarang bidang usul fiqh, yang mana seperti At-Tabsirah, iaitu karya yang komprehensif oleh kalangan mutakallimin dalam mengukuhkan dalalah dan juga kaedah kepenggunaan istidlal. Serta kitab Al-Lumat fi Usul Fiqh, yang mana karya yang sedang diperbahaskan kini. Maka dengan itu dapat diketahui bahawa dengan pengajian penempuhan beliau Imam Asy-Syirazi ini dalam bidang ilmu al-fiqh, maka beliau sampai ke destinasi yang seterusnya, iaitu ke penghujung hayat beliau, yang mana beliau ini Imam Asy-Syirazi meninggal dunia pada malam Ahad bersamaan 21 Jamadil Akhir 476 Hijrah. Imam Asy-Syirazi ini dikebumikan di tanah perkuburan Babu Hab yang dikenali kini sebagai Tanah Asy-Syirazi. Semoga Allah memberkati beliau dan menempatkan beliau di kalangan orang yang beriman, dimasukkan ke dalam syurga Firdaus dan dilindungi daripada segala azab. Wallahu a'lam. Baik, kitab Al-Luma' fi Usul al-Fiqh merupakan sebuah kitab yang membahaskan tentang ilmu usul al-fiqh dari sudut pandang mazhab Asy-Syafi'i, dan ia merupakan sebuah mukhtasar ataupun ringkasan bagi kitab yang ditulis oleh beliau sebelumnya, iaitu kitab At-Tabsirah fi Usul al-Fiqh. Dan kitab Al-Luma' ini ditulis pada abad yang ke-5 Hijrah atas permintaan rakan-rakannya untuk menulis sebuah ringkasan dalam bidang usul al-fiqh bagi mazhab Asy-Syafi'i. Baik, Imam Asy-Syirazi dalam kitab ini menggunakan metod Al-Mutakallimun, di mana beliau mendatangkan definisi bagi setiap perbahasan ilmu, kemudian didatangkan dengan dalil beserta dengan huraian. Dan kitab ini dibangunkan berdasarkan kepada 4 aspek yang utama, iaitu yang pertama Al-Ahkamus Syar'iyyah, kemudian Adillatus Syar'iyyah, kemudian Turuqul Istidlal, dan yang keempat Ijtihad, Taqlid dan Tarjih. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, menggunakan metod Al-Mutakallimun, maka kitab ini memulakan dengan menghuraikan definisi bagi setiap perbahasan ilmu, dan kitab ini juga mengemukakan beberapa pandangan ulama terhadap perbahasan tersebut. Selain itu, Imam Asy-Syirazi juga turut meletakkan pandangan beliau sendiri dan mengkritik apa-apa jua pandangan yang tidak dipersetujui, yang tidak selari dengan pandangan beliau. Dan kita melihat bahawa beliau menggunakan metod komparatif dalam kitab ini, yang mana membandingkan berkenaan dengan pandangan ulama dan pandangan beliau yang tersendiri. Namun begitu, kritikan ataupun hujahan ini adalah lebih kepada bersifat individual dan bukannya kritikan ke atas pegangan mazhab seseorang ulama tersebut. Dan ada beberapa garis panduan serta syarat-syarat yang mesti dipatuhi untuk kritikan tersebut. Dan akhirnya,
Imam Ash-Shirazi ini menukilkan pandangan yang rajih di sisinya berkenaan dengan perbahasan tersebut. Oleh kerana kitab ini merupakan lebih kepada perbahasan kalam, maka kita ini ada argumen di dalamnya terkandung unsur-unsur ilmu kalam dan mendahului logik akal sebagai sebuah alat yang menilai serta mengukur kebenaran ilmu usul al-fiqh menggunakan tarik al-mutakallimun. Baik, kitab ini secara ringkasnya menurut cetakan Dar Ibnu Kathir dan Dar Kalimat Tayyib yang dicetak di Beirut dan Damsyik mengandungi 292 muka surat, dan saya membahagikan kandungan ini kepada 11 topik utama tidak termasuk permulaan, yang mana sebagai permulaan Imam Ash-Shirazi mengemukakan ta'rif fiqh dan usul fiqh yang memberikan gambaran awal berkenaan dengan ilmu usul al-fiqh. Kemudian dimulakan kitab ini dengan topik yang pertama berkenaan dengan khitab Allah dan hadis Nabi SAW, dan di bawahnya pula dibahagikan kepada 9 subtopik yang utama, iaitu pembahagian kalam, hakikat dan majaz, bayan al-wujuh allati tu'khadhu minha al-asma' wal lughah, al-amr wal nahyu, am dan khas, mujmal dan mubayyan, mafhum, muawwal, dan yang terakhir adalah nasikh dan mansukh. Kemudian kita bergerak kepada topik yang kedua berkaitan dengan perihal perbuatan dan ketetapan Nabi SAW yang akan menguraikan berkenaan dengan kata-kata dan ucapan baginda. Kemudian topik yang ketiga membincangkan tentang khabar, iaitu segala apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan topik ini agak penting kerana pengetahuan berkenaan dengan khabar mampu memberikan kefahaman berkenaan dengan qaul dan aqwal dan af'al Nabi SAW dengan baik. Kemudian topik yang keempat al-ijma', topik yang kelima al-qiyas, topik yang keenam al-istihsan, dan topik yang ketujuh membincangkan tentang hukum asal sesuatu perkara yang mana penting untuk diketahui oleh seorang mujtahid apabila ia melihat kembali hukum asal sesuatu perkara apabila tiada dalil yang ditemui, dan ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi al-aslu fi al-asya' al-ibahah. Kemudian topik yang ke-8 membincangkan tentang tertib penggunaan dalil dan juga proses pengeluaran dalil, yang mana satu dalil ataupun sumber hukum yang mesti didahulukan berbanding yang lain, dan bagaimana untuk merungkai dan menggunakan dalil tersebut dalam proses mengeluarkan hukum. Kemudian topik yang ke-9 membincangkan tentang taklid, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, siapa yang boleh bertaklid dan siapa yang tidak boleh bertaklid. Kemudian topik yang ke-10 membincangkan tentang fatwa, mufti, mustafti dan syarat-syarat berkenaan dengannya. Dan kitab ini diakhiri dengan perbahasan tentang topik al-ijtihad. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat kepada bagaimanakah antara kaedah-kaedah yang mana digunakan oleh Imam Shirazi dalam penulisannya ke dalam kitab Al-Luma' fi Usul Fiqh, iaitu kita telah pun menyenaraikan sebanyak 5 kaedah yang digunakan oleh Imam Shirazi. Tapi untuk dalam slide yang pertama ini kita akan lihat kepada 3 kaedah yang digunakan oleh Imam Shirazi dahulu, iaitu yang pertama ianya bersifat ringkas dan padat, yang mana tepat pada isi penting dalam perbincangan tersebutlah. Yang mana Imam Shirazi dalam pendekatan kaedah penulisan beliau dalam kitab Al-Luma' fi Usul Fiqh, iaitu beliau lebih kepada meringkaskan perbahasan yang mana mengikut kadarnya yang diperlukan. Hal ini kita dapat lihat apabila perbahasan dalam kitab beliau, yang mana beliau memulakan perbincangan yang pertama iaitu dengan isu yang wujud, itu yang pertama. Yang kedua ialah menyatakan hukumnya, kemudian menyatakan pendapat-pendapat para ahli usul fiqh, seterusnya menyatakan pendapat yang dianggap paling rajih ataupun yang paling kuatlah di antara pendapat-pendapat yang telah pun yang beliau nyatakan, kemukakan.
Dan akhir sekali diikuti dengan bukti-bukti yang mana menyokong kepada pandangannya lah. Maka semua ini dilakukan dengan cara yang ringkas dan tanpa memanjangkan perbahasan. Okay. Akan tetapi di sisi lain, terkadang beliau memperluaskan penjelasannya pada suatu isu berdasarkan kepada keperluan yang mana diperlukan padanya lah. Tetapi ianya tetap menjaga keringkasan dan juga kejelasan yang mana diperlukan sesuai dengan keperluan dan juga kepentingan dalam penjelasan bagi sesuatu isu atau bab tersebut lah. Yang kedua ialah kaedah yang digunakan oleh Imam Syirazi dalam penulisan kitabnya Al-Luma', iaitu memperluaskan perbahasan kitab dengan memperincikan setiap permasalahan. Yang mana Imam Syirazi dalam kitabnya Al-Luma' beliau telah memperluaskan penjelasan dalam memperincikan setiap permasalahan yang ada mengikut keperluan yang diperlukan lah. Yang mana walaupun kitab Al-Luma' ini merupakan sebuah kitab pertengahan dalam hierarki kitab-kitab perbahasan usul fiqh, namun Imam Syirazi mengembangkan banyak perincian pada permasalahan yang mana beliau teliti, yang mana bermula dengan muqaddimah untuk setiap bab dan kemudian membahaskan dengan lebih lanjut pada masalah-masalah di dalam bab tersebut. Yang mana kita dapat lihat pada contoh dalam perbahasan jar wa ta'dil, yang mana beliau mengembangkan perbahasan sehingga terdapatnya 12 subtopik perbahasan, termasuk dengan muqaddimah. Begitu juga kita boleh lihat dalam perbahasan bab al-qaul fi bayani illah, yang mana mempunyai 14 subtopik perbahasan di bawah bab tersebut, termasuk dengan muqaddimah. Hal ini hanyalah kerana keperluan pada perincian lanjut bagi memberikan kejelasan yang lebih pada isu ataupun permasalahan tersebutlah. Seterusnya kaedah yang ketiga, kaedah penulisan yang ketiga yang digunakan oleh Imam Syirazi, iaitu menyatakan ataupun mendatangkan pandangan-pandangan khilaf yang mana terdapat dalam kalangan usuliyun dalam dalam setengah-setengah bab tersebutlah. Itu Imam Syirazi dalam kitab Al-Luma' memperhatikan perbezaan pandangan antara ahli usul dalam masalah-masalah yang mana diperbincangkan dan dijelaskanlah. Setelah menjelaskan suatu masalah beserta dengan prinsip-prinsipnya, Imam Syirazi menyebutkan pandangan para pengikut mazhabnya dan juga pandangan ahli usul yang lainlah. Beliau juga melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip mazhabnya dengan prinsip-prinsip yang lain. Yang mana penelitian ini diambil dengan ketelitian yang tinggi lah, dengan teliti, dan tujuannya adalah untuk memberikan maklumat tambahan yang mana mungkin pada beliau di sisi Imam Syirazi ianya mengetahui dalam masalah tersebut, sedangkan bagi pembaca ataupun peneliti kitab Al-Luma' ini mereka belum mengetahuinya. Maka beliau, iaitu Imam Syirazi, mendatangkan, mengutarakan, menyenaraikan pandangan-pandangan khilaf yang terdapat dalam kalangan usuliyun. Right. Baik. Seterusnya kaedah yang keempat, kaedah penulisan yang mana digunakan oleh Imam Syirazi dalam penulisan dalam kitab Al-Luma', iaitu yang keempat, ianya penelitian pada titik perbezaan ataupun perselisihan dalam sesuatu masalah tersebutlah. Yang mana penelitian yang mendalam pada titik perbezaan ataupun perselisihan dalam sesuatu permasalahan, ianya dapat mencapai hasil perbahasan secara komprehensif dan berfokus yang mana diinginkanlah. Dan dalam masa yang sama, ianya dapat menjimatkan waktu dan juga usaha beliau lah dalam perbincangan perbahasan tersebut. Dalam kaedah yang digunakan oleh Imam Syirazi ini, ianya dapat mencegah daripada berlakunya penyimpangan dan kekeliruan. Dengan demikian, Imam Syirazi dapat merincikan yang mana ruang lingkup perbezaan dan meminimumkan ketidakjelasan, bahkan memastikan bahawa tidak ada perbezaan pada akar permasalahan jika tidak ditemukan
dalam masalah tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuan Imam Syirazi, Imam Syirazi dalam melakukan didaksi ataupun penyimpulan dalam mengenal pasti titik-titik perbezaan. Dan antara kaedah lain juga yang digunakan oleh Imam Syirazi iaitu mengahadkan perbincangan cabang-cabang fiqh hanya dalam bentuk contoh dan penjelasan kaedah. Salah satu ciri yang dapat kita lihat atau kita perhatikan dalam metodologi yang digunakan oleh Imam Syirazi adalah kurangnya penekanan pada cabang-cabang fiqh ketika membahaskan kaedah-kaedah dan juga masalah-masalah usul. Ianya memadai dengan membawa perbincangan cabang-cabang tersebut dalam bentuk contoh dan penjelasan terhadap kaedah dalam beberapa keadaan atau perbahasan, dan mungkin menyebut subah bab, satu bab tanpa menyertakan cabang fiqh yang terkait. Seperti mana dalam bab tentang al-qaul fil khusus. Dan inilah antara contoh-contoh kaedah penulisan yang digunakan oleh Imam Syirazi dalam penulisannya kitab Al-Luma' fi Usul Fiqh. Ada banyak lagi tapi kita just nyatakan ataupun senaraikan 5 sahaja metodologi penulisan yang digunakan oleh Imam Syirazi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung dalam slide bahagian sumbangan kitab Al-Luma' fi Usul Fiqh dalam ulum syariah. Baik, sebelum tu sebelum saya menyatakan dua pecahan sumbangan kitab ini, suka saya untuk memberi sedikitlah pengenalan bagi kitab ini. Baik, kitab ini merupakan kitab turas Islam yang penuh dengan ketamadunan. Jadi seperti mana yang kita tahu, ketamadunan ini adalah sangat penting bagi kita sebagai orang Melayu Islam, yang mana menunjukkan simbol yang penuh dengan kekayaan ilmu. Baik, selain daripada itu, bidang usul fiqh juga tidak asing lagi buat para pelajar pengajian Islam, khususnya pelajar syariah. Jadi seperti mana kita tahu, pelajar pada zaman kini, yang mana kalau kita tanya dia pelajar mana, pelajar syariah. Jadi menunjukkan bahawa penuh dengan kekayaan ilmu yang ada di dada, insya-Allah. Baik, seterusnya sumbangan ini dapat seterusnya adalah usul fiqh merupakan ilmu yang sangat penting dan secara tidak langsung ini adalah ilmu yang wajib kita amalkan setiap hari kerana ia berkaitan dengan hukum hakam. Baik, seterusnya ini adalah merupakan dua cabang yang mana memberi kesan ataupun memberi sumbangan dalam ulum syariah. Baik, saya bawa yang pertama adalah sumbangan dari segi turas. Baik, yang mana kita tahu kitab Al-Luma' adalah kitab turas, dan kitab turas merupakan satu warisan agung yang telah diperah keringat dan perjuangan yang besar hingga sampai kepada kita hari ini. Jadi kita perlu ingat bahawa kitab turas ni adalah satu kekayaan ilmu yang perlu kita hargai. Baik, yang kedua adalah turas juga merupakan sanad dan warakah yang tinggi daripada ahli fuqaha yang terdahulu. Jadi kita tak boleh menafikan bahawa kekayaan ilmu yang ada pada fuqaha zaman dahulu sangat menitik beratkan sehingga mereka mengkaji perkara-perkara yang luar dijangka. Baik, yang ketiga adalah ulama menjadikan penulisan kitab-kitab agama bersanad sebagai mencontohi Al-Quran dan hadis supaya mereka yang tidak berkelayakan berbicara perkara yang tidak sepatutnya. Baik, yang kedua pula adalah sumbangan dari sudut usul fiqh. Baik, kitab Al-Luma' fil Usul Fiqh merupakan kitab usul fiqh yang masyhur, tidak asing lagi bagi kalangan pelajar, pensyarah dan sebagainya untuk membuat rujukan. Baik, yang pertama adalah mampu mendepani pelbagai permasalahan semasa yang bersifat setempat maupun secara global. Seterusnya adalah pemahaman dan pengistinbatan hukum syarak dengan betul berpandukan kaedah fiqh
seperti kaedah-kaedah qawaid fiqh yang kita ketahui. Seterusnya adalah memberikan faedah kepada golongan mujtahid dan muqallid untuk mengeluarkan hukum dan mengetahui asas-asas hukum yang telah dikeluarkan. Jadi, sumbangan ini dapat memberikan kesan kepada seorang mujtahid dan seorang muqallid. Yang mana mujtahid dapat memudahkan kerjanya ataupun tugasnya untuk mengeluarkan hukum, dan muqallid pula dapat memudahkan urusan seperti kita lah, urusan untuk memahami asas-asas hukum yang telah dikeluarkan. Baik, yang terakhir adalah memudahkan ulama moden untuk mentarjih hukum-hukum yang lama berdasarkan tempat dan maslahat. Jadi seperti yang mana kita tahu juga, hukum yang dikeluarkan daripada fiqh klasik dengan fiqh moden adalah berasaskan maslahah ataupun uruf setempat, di mana hukum-hukum yang dikeluarkan pada zaman kini berdasarkan hukum yang lama, tetapi akan ada sedikit perbezaan ataupun perubahan hukum berdasarkan uruf ataupun maslahah yang terkini. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya ini adalah merupakan dua cabang yang mana memberi kesan ataupun memberi sumbangan dalam ulum syariah. Baik, saya bawa yang pertama adalah sumbangan dari segi turas. Baik, yang mana kita tahu kitab Al-Lumah adalah kitab turas, dan kitab turas merupakan satu warisan agung yang telah diperah keringat dan perjuangan yang besar hingga sampai kepada kita hari ini. Jadi kita perlu ingat bahawa kitab turas ni adalah satu kekayaan ilmu yang perlu kita hargai. Baik, yang kedua adalah turas juga merupakan sanad dan warakah yang tinggi daripada ahli fuqaha yang terdahulu. Jadi kita tak boleh menafikan bahawa kekayaan ilmu yang ada pada fuqaha zaman dahulu sangat menitik beratkan sehingga mereka mengkaji perkara-perkara yang luar dijangka. Baik, yang ketiga adalah ulama menjadikan penulisan kitab-kitab agama yang bersanad sebagai mencontohi Al-Quran dan hadis, supaya mereka yang tidak berkelayakan berbicara perkara yang tidak sepatutnya. Baik, yang kedua pula adalah sumbangan dari sudut usul fiqh. Baik, kitab Al-Lumah fil Usul Fiqh merupakan kitab usul fiqh yang masyhur, tidak asing lagi bagi kalangan pelajar, pensyarah dan sebagainya untuk membuat rujukan. Baik, yang pertama adalah mampu mendepani pelbagai permasalahan semasa yang bersifat setempat maupun secara global. Seterusnya adalah pemahaman dan pengistinbatan hukum syarak dengan betul berpandukan kaedah fiqh seperti kaedah-kaedah qawaid fiqh yang kita ketahui. Seterusnya adalah memberikan faedah kepada golongan mujtahid dan muqallid untuk mengeluarkan hukum dan mengetahui asas-asas hukum yang telah dikeluarkan. Jadi, sumbangan ini dapat memberikan kesan kepada seorang mujtahid dan seorang muqallid. Yang mana mujtahid dapat memudahkan kerjanya ataupun tugasnya untuk mengeluarkan hukum, dan muqallid pula dapat memudahkan urusan seperti kita lah, urusan untuk memahami asas-asas hukum yang telah dikeluarkan. Baik, yang terakhir adalah memudahkan ulama moden untuk mentarjih hukum-hukum yang lama berdasarkan tempat dan maslahat. Jadi seperti yang mana kita tahu juga, hukum yang dikeluarkan daripada fiqh klasik dengan fiqh moden adalah berasaskan maslahah ataupun uruf setempat, di mana hukum-hukum yang dikeluarkan pada zaman kini berdasarkan hukum yang lama, tetapi akan ada sedikit perbezaan ataupun perubahan hukum berdasarkan uruf ataupun maslahah yang terkini. Wallahu a'lam. Dan akhir sekali ialah penutup. Selepas perbincangan daripada pembentang-pembentang lain,
dapat kita simpulkan bahawa kitab Al-Luma' fi Usul al-Fiqh oleh Imam Ash-Shirazi ini merupakan salah satu karya yang penting dalam bidang usul fiqh. Karya ini menggabungkan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam penentuan hukum-hukum Islam. Imam Ash-Shirazi menerangkan kaedah penulisan dan menerapkan kaedah analisis yang terperinci untuk menyusun hukum-hukum Islam. Beliau membahas metod penarikan hukum dari sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan istihsan. Seperti yang diperkatakan tadi, kaedah penulisan Imam Ash-Shirazi ini menggunakan kaedah yang ringkas dan padat dalam perbincangan. Beliau juga telah menyatakan pandangan-pandangan khilaf yang terdapat dalam kalangan usuliyun, dan yang paling penting, kitab ini mengahadkan perbincangan cabang-cabang fiqh hanya dalam bentuk contoh dan penjelasan kaedah. Karya ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada ilmu usul fiqh dengan menegaskan prinsip-prinsip metodologi yang digunakan dalam penentuan hukum Islam. Ia juga menekankan bahawa pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial, budaya dan sejarah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Pada pandangan pengkaji sendiri, kitab ini sangatlah bermanfaat untuk menentukan hukum mengikut situasi semasa. Ini bermaksud, hukum fiqh akan sentiasa relevan dan tidak akan ditelan zaman apabila wujudnya permasalahan-permasalahan yang baru. Ini semua kerana wujudnya kitab-kitab yang memudahkan ulama moden pada masa ini untuk mentarjih hukum-hukum lama berdasarkan tempat dan maslahah, dan salah satu kitabnya ialah kitab Al-Luma' fi Usul al-Fiqh ini. Kesimpulannya, kitab Al-Luma' fi Usul al-Fiqh oleh Imam Ash-Shirazi ini merupakan karya yang kaya dengan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip usul al-fiqh, memberikan landasan yang kukuh bagi para ulama untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum dalam Islam berdasarkan sumber-sumber utamanya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.